Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang sudi untuk mendengar perkongsian live saya menikmati traffic jam petang ini. Saya ada berkongsi apa yang saya akan sampaikan ini di seminar Magnet Success anjuran Tuan Amin Idris semalam. Jadi dalam komunikasi, kita semua sedia maklum, komunikasi adalah proses untuk menyampaikan sesuatu mesej sehingga berkesan kepada yang ditujukan mesej tersebut. Kita bukan bercakap komunikasi hanya soal memberitahu tanpa menimbulkan kesan. Sudah pasti terma komunikasi ataupun pembelajaran tentang ilmu komunikasi ataupun apa yang popular disebut sebagai mass communication adalah soal bagaimana mesej yang disampaikan, nasihat yang disampaikan, teguran yang disampaikan menimbulkan kesan. Sikit ke banyak kesan itu bukan isunya. Isunya dalam komunikasi adalah apa yang disampaikan boleh mencetuskan sesuatu, sekurang-kurangnya sedikit perubahan, menimbulkan sedikit rangsangan, menimbulkan cutusan rasa. Ini komunikasi. Jadi kita bersetuju bahawasanya manusia yang terbaik dalam hal komunikasi tidak lain tidak bukan sudah pasti adalah baginda Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi dididik secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang menurunkan segala ilmu komunikasi kepada ramai pakar-pakar dan sarjana-sarjana. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama mendidik secara langsung Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana untuk menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepada kaumnya. Jadi kita percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik. Baki lagi kita nampak ke tidaklah, kita nampak ke tidak sejauh mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tokoh dalam hal ini. Saya akan berkongsi dengan anda 3S untuk memudahkan anda ingat apa yang boleh kita pelajari daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berkomunikasi dengan anak kita, dengan pasangan kita, dengan sesiapa sahaja ketika kita mahu menyampaikan nasihat-nasihat agama. Jadi S yang pertama saya namakan speaker, S yang kedua saya namakan speech, dan S yang ketiga saya namakan style. Speaker adalah faktor yang menyampaikan. Seseorang yang mahu menyampaikan teguran, nasihat, khutbah, tazkirah dan seumpama dengannya, sangat penting untuk dia melihat dirinya terlebih dahulu, sejauh mana dirinya dengan individu yang mahu disasarkan mesej tersebut mempunyai hubungan yang baik. Fikirkan jawapan kepada soalan berikut. Mengapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul pada umur 40, iaitu umur yang sangat lama baginda telah berada di Makkah? Mengapa Nabi Muhammad tidak menjadi rasul pada umur 20? Mengapa Nabi Muhammad tidak menjadi rasul pada umur 30? Bahkan kenapa tidak pada umur 35 ketika baginda telah disebut dalam sirah mendapat gelaran Al-Amin? Lalu kenapa pada umur 40? Soalan yang sama boleh diajukan adalah kenapa Nabi Musa alaihi salam untuk menyampaikan nasihat kepada Firaun, baginda mesti membesar dalam istana Firaun. Baginda mesti bermula hidupnya dalam istana Firaun, menjadi seorang yang dikenali dalam istana Firaun, menjadi seorang yang mulia dan kenamaan dalam istana Firaun, dididik dengan pelbagai ilmu dan pendidikan dalam istana Firaun, dan baginda tidak boleh menjadi seperti Nabi Allah Harun. Sebab Nabi Harun dan Nabi Musa kedua-duanya menyampaikan nasihat kepada Firaun, tetapi mengapa orang utamanya adalah Nabi Musa, iaitulah seseorang yang telah hidup 20 tahun, kalau kita katakan 20 tahun dalam istana Firaun. Kenapa perlu tempoh 20 tahun Musa berada dalam jagaan didikan Firaun dan seluruh yang berada dalam istana Firaun, sebelum 10 tahun selepas itu baginda kembali untuk menyampaikan nasihat?
Jadi kembali kepada persoalan kenapa Nabi menjadi Rasul, menyampaikan nasihat kepada kafir Quraisy setelah Nabi berumur 40. Mengapa perlu 40 tahun Nabi bersama dengan masyarakat yang Nabi disasarkan kerasulannya? Inilah yang disebut oleh Syekh Hamzah Yusuf bila saya sempat dengar satu syarahannya di Kaca TV. Ini yang disebut sebagai social engagement. Semakin lama Nabi bersama dengan kaumnya, semakin tinggi tahap social engagement Nabi dengan kaumnya sebelum Nabi menyampaikan nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan teguran, amaran kepada kaumnya. So Nabi mesti menjadi saudara kepada kaumnya dengan tempoh persaudaraan yang lama. Idza arsalna akhahum, idza arsalna ilaihim akhahum. Banyak kali kita jumpa dalam Quran, Rasul ini antara sifat mereka adalah tabligh, iaitulah kemampuan untuk berkomunikasi dengan berkesan, dan menjadi strategi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, iaitulah Allah akan menjadikan para rasul sebelum mereka membuka mulut menyampaikan nasihat, mereka akan dijadikan benar-benar saudara kepada kaumnya, supaya kaumnya tidak boleh berkata, kamu siapa? Kami tak kenal kamu, melainkan tempoh masa yang sedikit. Siapa kamu? Kamu ni alien kepada kami. Kami tidak pernah mengenali kamu, kami tidak pernah makan dengan kamu, kami tidak pernah melihat kamu berjalan bersama dengan kami. Jadi Nabi menjadi Rasul pada umur 40, hikmahnya adalah supaya apabila Nabi berbicara tentang wahyu, seluruh mata-mata yang melihat lelaki ini akan berkata, kami kenal lelaki ini, kami perangainya kami kenal sejak daripada dahulu lagi, tidak pernah berdusta, tidak pernah dan kita semua sedia maklum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sedikit ya tempohnya berniaga, menjadi peniaga, menjadi pedagang. Dalam sirah dikatakan 25 tahun Nabi menjadi peniaga, businessman. Soalannya adalah mengapa Allah telah menjadikan Nabi punya laluan sebelum kerasulan adalah perniagaan, tijarah, bai'. Mengapa tidak career lain? Kerana dalam perniagaan, tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan pasti beli nasi lemak, beli nasi belauk ke Gaberia. Mesti ada banyak gerai yang juga menjual produk yang sama, nasi belauk, air dingin contohnya kan. Jadi perasan tak kenapa ada gerai yang ramai orang beratur, dan anda pun sanggup beratur dengan gerai itu, dan berlaku dengan sangat kerap, crowded, dan makanannya sangat cepat habis, nasi lemaknya sangat cepat habis. Sedangkan pada masa yang sama, di laluan yang sama ada gerai lain yang menjual benda yang sama. Percayalah, faktor PR, faktor public relation, faktor engagement, social engagement, senyum ke tak senyum peniaga itu, amanah ke tidak amanah peniaga itu, bagaimana layanannya, tutur bicaranya kepada orang yang membeli, orang yang beratur, ini semua sangat mempengaruhi. Jadi bukan kebetulan Nabi begitu lama dalam dunia perniagaan, kerana dunia perniagaan adalah dunia di mana anda perlu berinteraksi dengan seramai mungkin manusia yang mahu mendapatkan produk anda. Jadi kalau kita tidak senyum, kalau kita tidak bermanis muka, kalau kita tidak menuturkan perkataan dengan intonasi yang betul, jadi kita akan menghadapi masalah di mana orang akan lari daripada kita dan kita tidak boleh menyalahkan mereka. Jadi ini antara faktor penting sebagai seorang speaker. Maksudnya apabila kita nak menasihati seseorang, menyampaikan sesuatu nasihat, teguran dan mesej penting kepada seseorang dan kepada anak kita contohnya, perkara yang perlu kita perhatikan adalah faktor speaker, iaitulah sejauh mana social engagement, akhahum, persaudaraan, hubungan yang baik, apa yang seringkali dinamakan dalam dunia latihan ini sebagai ice breaking, building rapport dan seumpama dengannya sebelum kita menyampaikan sesuatu. Sebab ramai orang boleh bercakap tentang sesuatu yang benar, tetapi punca orang tidak mendengar adalah kerana kamu siapa yang nak cakap benda ni kepada saya? Saya tak kenal kamu siapa. Jadi bukan sedikit di dalam Al-Quran nasihat yang disampaikan sama ada oleh para nabi kepada kaumnya, oleh ayah kepada anaknya, atau daripada anak kepada ayahnya adalah bermula daripada unsur persaudaraan yang baik,
ataupun kasih sayang yang mendalam kepada individu sasaran mesej tersebut. Jadi ini faktor yang pertama, S. Kemudian faktor yang kedua saya namakan sebagai speech, iaitu isi kandungan ucapan itu sendiri. Apabila kita mahu berkomunikasi dengan perkesan, direct to the point, nyatakan perkara yang benar, jangan melakukan sesuatu yang dusta, jangan menegur, memberi nasihat daripada sesuatu sumber yang dipertikaikan, jangan membawa hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, yang kita utamakan yang sahih daripada yang daif. Kita cuba sedaya upaya untuk setia dengan kebenaran. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas menjadi Rasul pada umur 40, tuan-puan sedia maklum apa yang berlaku kepada Nabi sepanjang dakwah 13 tahun di Makkah. Nabi dipulaukan, Nabi diboykot, Nabi tidak disukai, Nabi dibenci, bahkan Nabi mahu dibunuh kerana bukan sebab Nabi tidak dikenali, iaitu faktor pertama tadi, bukan sebab Nabi tidak menyampaikan dengan intonasi penuh kasih sayang, tetapi kerana isi kandungan speech Nabi adalah kebenaran yang tidak disukai, tidak sedap telinga mendengar oleh mereka yang berpenyakit dalam hati, iaitulah kaum kafir Quraisy. Jadi ini faktor yang kedua. Apabila kita mahu menyampaikan nasihat, please straight forward, please direct to the point. Selepas kita berjaya memenuhi syarat yang pertama, iaitulah kita dengan seseorang yang mahu disampaikan mesej itu seperti bersaudara. Kemudian faktor yang ketiga yang lebih penting bagi saya, yang menyebabkan kadang-kadang kita suka tidur dalam khutbah Jumaat ini, adalah style, bagaimana mesej yang benar itu disampaikan. Faktor pertama tadi, siapa yang menyampaikan. Faktor yang kedua, apa yang disampaikan. Dan faktor yang ketiga adalah bagaimana ia disampaikan. Soalan yang saya mahu anda renung panjang adalah, mengapa 3 tahun Nabi di Makkah hanya 5 surah turun? Dan mengapa kadang-kadang surah yang pendek-pendek seperti surah Al-Kafirun, surah Al-Masad contohnya, mengambil masa berbulan-bulan untuk Nabi sampaikan surah yang sama, kemudian baru turun surah yang lain yang juga pendek, ataupun surah lain itu walaupun panjang, ia akan mengambil masa sebelum diturunkan. Mengapa jarak antara surah-surah ini begitu lama? Kerana bukankah anda dan saya berjaya menghabiskan satu buku yang setebal 600 muka surat lebih dalam hanya 1 bulan? Tetapi untuk menyampaikan, membacakan ayat yang sama 600 muka surat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bukan 1 bulan, ia lebih daripada 300 bulan, yakni 13 tahun. Cuba kita renungkan sekejap. Mengapa kita boleh baca dokumen ini 600 muka surat, 114 bab, namanya Kitabullah, dalam hanya 1 bulan selesai khatam Quran dalam bulan Ramadan, sedangkan Rasulullah untuk membacakan ayat-ayat ini baginda mengambil masa 23 tahun atau 13 tahun di Makkah. Ini menunjukkan satu surah sekalipun walaupun telah diturunkan pendek, tetapi Nabi akan menyampaikan berkali-kali surah yang sama kepada kaum yang sama dengan bentuk yang berbeza. Katakan contoh, jarak antara surah Al-Kafirun dengan surah Al-Masad. Ini contoh saja, saya tidak semak dari sudut kitab tafsir ataupun ulumul Quran. Memang kita akan dapati berbulan-bulan jarak antara satu surah dengan satu surah untuk diturunkan. Cuba kita fikirkan sejenak, mengapa kena tempoh yang lama untuk Nabi terima surah yang baru? Ini kerana Nabi bukan hanya memberitahu surah dan ayat yang telah diturunkan. Nabi akan sedaya upaya mencari masa lain untuk menyampaikan mesej yang sama dengan pendekatan yang berbeza. Kalau sebelumnya Nabi bercakap pada waktu siang, mungkin kali ini Nabi akan menyampaikan surah yang sama pada waktu malam. Mungkin Nabi telah menyampaikan surah yang sama kepada kabilah A, lalu Nabi menyampaikan surah yang sama kepada kabilah B. Jadi kita akan dapat lihat
Nabi memerah kepalanya, keringatnya untuk kreatif dan inovasi dalam penyampaian supaya apa yang disampaikan berkesan. Dan mad'u yang menerima mesej ini tidak boleh berkata ia adalah sesuatu yang membosankan. Subhanallah, ini antara hikmah Al-Quran turun beransur-ansur dan mengambil masa 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Kerana ia bukan soal kebenaran yang disampaikan itu sahaja, yakni ayat-ayat Allah, tetapi ia adalah soal bagaimana Nabi mencetuskan perubahan. Ia soal bagaimana Nabi menyantuni umat, masyarakat. Ia adalah soal bagaimana Nabi menukar kaedah A kepada kaedah B, kaedah B kepada kaedah C, supaya mesej yang sama dapat menimbulkan kesan. Kerana Nabi SAW, Ummu Harithah radhiyallahu anha menyatakan dia boleh menghafaz surah Qaf kerana dia sentiasa hadiri khutbah Nabi SAW. Nabi dalam khutbah hanya membaca surah Qaf. Tuan-puan cuba baca surah Qaf dalam khutbah Jumaat, kan? Memang hebatlah kalau makmum tak tidur. Sebab kalau setakat baca, ia tidak akan menimbulkan kesan. Tetapi apa yang berlaku kepada Nabi, Nabi baca surah Qaf sehingga beberapa kali khutbah Jumaat Nabi membaca surah yang sama, tetapi perhatikan cara Nabi menyampaikan sehingga menimbulkan kesan kepada para sahabat, sehingga menimbulkan tangisan air mata, kegerunan kepada para sahabat. Tidak ada para sahabat mengatakan Rasulullah kita ini menyampaikan benda yang sama. Sangat membosankan. Tak ada, tuan-tuan. Bahkan Ummu Harithah memilih untuk sentiasa datang mendengar khutbah Jumaat kerana minatnya yang mendalam kepada kesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan Nabi pastinya tidak hanya membaca, Nabi pasti memilih intonasi yang terbaik. Ihmarrat aynah washtadda ghadabah wa ala sawtah. Ini antara sifat-sifat Nabi bila Nabi memberikan pidato khutbah. Jadi inilah 3 faktor S, 3S. Pertama, speaker mestilah orang yang ada saudara. Kepada siapa yang mahu ditegurnya, diberikan nasihat, dia ada engagement. S yang kedua adalah speech itu sendiri mengandungi kebenaran, kerana Rasulullah sendiri akan membacakan Al-Quran, walaupun Al-Quran itu surah Abasa, walaupun Al-Quran itu surah At-Tahrim, yang depan-depan kaum Quraisy mereka melihat surah itu sebenarnya menegur direct Nabi SAW. Tapi Nabi setia dengan kebenaran. Nabi tidak mengelakkan diri daripada menerima risiko kerana kebenaran yang mahu disampaikan. Biarlah orang benci, yang penting kita telah menyatakan kebenaran. Dan faktor S yang ketiga adalah style. Bagaimana kita perlu menggunakan pelbagai cara untuk menyampaikan nasihat yang sama. Jadi saya harap yang mengikuti segmen ini mengambillah sedikit manfaat sekiranya ada, dan kongsikan pada kawan-kawan yang lain. InsyaAllah kalau ada manfaat. Terima kasih kerana sudi mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi